Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati al-fadhil Tuan Imam, pengurusi Ahli Kuasa Masjid Nasiruddin, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 22 hari bulan 11 tahun 2022, kita dapat sambung kembali majlis ilmu kita yang tertangguh selama zaman Covid yang begitu lama. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia kita dapat bertemu balik setelah berpisah seketika. Tajuk yang kita akan bincang ni ada sebuah kitab, nama dia Fadlul Islam, kitab yang menunjuk tentang kelebihan Islam. Tajuk yang kita akan bincang ni Babud Dukhul fil Islam, bab bagaimana orang itu masuk Islam. Kita orang Islam, kita duduk dalam dah, tetapi kalau orang nak masuk, bagaimana? Di mana pintu yang kita nak tunjuk? Satu. Yang kedua, kita duduk dalam pun kita nak mantapkan kedudukan kita supaya Islam yang kita pegang ini Islam sebagaimana yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, Islam yang diradai oleh Allah. Qala Allah Azza wa Jalla dalam surah Ali Imran ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang mencari lain daripada Islam sebagai agama, mana dia tak say ke Islam, dia nak ajaran lain, ataupun orang Islam dah tapi tak puas hati juga dengan Islam, masih lagi nak ambil ajaran-ajaran orang lain. Dia kata orang putih lebih hebat. Itu mana din, cara hidup kita. Kita nak cari cara hidup bukan dengan apa yang diajar oleh Allah. Falan yuqbala minhu, maka Allah tidak terima daripada kita. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Maknanya para jemaah sekalian, walaupun orang itu mengaku dia ni Islam, mengaku dia sembah Allah Azza wa Jalla, tetapi kita kena ada parameter, ada kayu pengukur dia. Kita kena tengok ada ke Islam yang dia mengaku itu betul-betul mengikut apa yang telah dibawa oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kata dia ni separuh-separuh ambil, kita kata tak boleh. Udkhulu fis silmi kafah. Allah kata masuk Islam semua sekali, jangan ambil separuh. Ni kita ambil separuh dalam bab ibadat, hak Islam. Dalam bab muamalah separuh-separuh. Ada hak bank Islam, ada hak bank riba, agama lagi. La. Dalam kerja buat kita ada yang sedekah, ada rasuah. Kita kata tak mungkin, mesti perbetulkan. Sebab Islam itu lengkap cara hidup dia. Ataupun orang ini dia tak mau masuk Islam, dia kata agama yang dia berpegang itu agama hak mari daripada Allah juga. Macam puak Yahudi. Yahudi kitab dia nama Taurah, turun pada Nabi Musa. Nasara kitab dia Injil, turun pada Nabi Isa. Tapi dua kitab ni telah dimansuh. Maka kalau dia nak pegang lagi dengan kitab tu, tak mau ikut Quran, dua-dua tu tidak boleh diterima. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa aku ni duduk di tangan Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, dari kalangan umat manusia yang ada zaman aku ni, Yahudi ke Nasara, summa yamut, dia mati, dia tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa ini, maka dia termasuk dalam ahli neraka. Maknanya artinya dia tak boleh lagi dia nak berpegang dengan kitab dia,
Sebab kitab dia sudah tamat tempoh. Macam kita juga, kita beli ubat banyak-banyak. Nah, dia ada tarikh luput, dia panggil tarikh luput. Cuma kitab Taurat dengan Injil ada yang tidak luput, iaitu dakwah kepada tauhid tu ada. Tetapi kebanyakannya yang ada di tangan ahlul kitab sekarang ni kitab yang telah diubah, telah dimodify. Nyubah kitab jadi sepuh dia nak, bukan Allah Taala nak. Maka itu bahaya. Maka Allah SWT juga sebut dalam ayat yang kedua surah Ali Imran juga, tadi ayat yang pertama tadi wa may yabtaghi Islam, surah Ali Imran ayat 85. Kita pergi kepada satu lagi ayat surah yang sama, ayat 19, iaitulah innad dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah Taala iaitulah agama Islam sahaja. Lain-lain tak boleh. Artinya sebelum kedatangan Nabi, betul, agama itu diterima. Tetapi selepas kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak boleh lagi kita nak berpegang dengan agama yang ada itu. Tidak boleh lagi. Kalau ada orang kata nak guna lagi, kita kata apa guna hak sudah tidak valid. Kita ambil yang sudah valid, yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita mengatakan bahawa Islam, apa makna Islam? Tuan-tuan kena tanda sikit. Kalau orang mari tanya kita, Islam itu makna apa? Agak-agak boleh jawab, tak boleh jawab. Kalau orang tanya, Islam itu rukun 5, itu rukun. Makna Islam tu apa? Tulis. Yang pertama, Islam tu agama. Kalau kata aku ini Islam, mana bukan Yahudi, bukan Nasara, bukan Buddha, bukan Hindu. Yang kedua, Islam dengan makna ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata ini Islam mengajar kita. Yang ketiga, Islam dengan makna hukum. Kita kata Islam haram judi. Maknanya hukum. Islam haram judi. Yang keempat, ini pergantungan hati kita dengan Islam. Kalau kata Islam dengan makna istislamulillah, kita tunduk, akur, taat, semua arahan Allah Azza wa Jalla dan juga segala arahan larangan, maka itu nama dia Islam. Artinya kita kena terima. Islam ni makna kita kena terima apa yang diajar, yang dibawa oleh Allah kepada kita, kena terima dengan hati yang terbuka, dengan ikhlas. Ana selalu buat bandingan yang mudah kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita senang nak nampak. Kita jangan buat undang-undang Islam seperti undang-undang JPJ. Kita bayar zakat 300, bayar denda lari laju berapa lah ni? 300 tak? Kau berapa? Tapi sama ke tidak waktu bayar zakat dengan waktu kita bayar denda? Sama ke tidak? Tak sama. Bayar zakat dekat cium, dia punya resip, alhamdulillah, menunaikan tanggungjawab. Lepas bayar samai, kata apa? Alhamdulillah juga. Kau berapa tak kata dalam kereta tak? Merah apa ni, terakak telinga-telinga, Allah habis 300 aku hari ni. Sudah. Tak ada timbul rasa. Macam-macam dia, wala dia buat salah, tapi maknanya kita mengatakan bila kata-kata ini undang-undang Islam, artinya kita kena terima dengan hati kita, barulah orang itu nama masuk Islam dengan sempurna. Jadi Islam itu semata-mata ittiba, mengikut dan akur serta tunduk pada perintah Allah Azza wa Jalla. Sayyidina Umar, dia pergi dekat Kaabah, dia kucuk Hajar Aswad. Tuan-tuan dan puan, kita pun bila pergi Mekah, kucuk ke tidak Hajar Aswad? Kucuk. Hak mana dapat? Hak tak dapat tu tak ada arah nak buat, sabar, kita pergi pula insya-Allah. Orang hak pergi baru ni, mula-mula kawin ni anak pergi, tak boleh kucuk, dia pagar keliling. Nak pergi jamah Kaabah pun tak boleh. Lah ni buka balik dah, alhamdulillah. Umar bila dia kucuk Hajar Aswad, dia bercakap, wallahi inni la'alamu annaka hajarun. Aku tahu mu ni batu. La tadur wa la tanfa. Mu tak boleh beri mudarat, mu tak boleh beri manfaat. Qala wallahi in walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu yuqabbilu kama qabaltu. Kalau aku tak tengok Rasulullah ciummu, aku tak buat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat dekat Kaabah ni
ada berapa batu yang bersejarah. Siapa dia ingat hari ni boleh hadiah risalah ni ya. Pergi Mekah dah tu. Berapa batu yang bersejarah ada dekat Kaabah? Hajar Aswad sebut dah ni. Soal lagi? Derah sikit. Nampak nak sebut tu. Makam Ibrahim. Betul. Makam Ibrahim. Makam Ibrahim ni tapak kaki Nabi Ibrahim waktu dia bina Kaabah. Dia naik atas batu ni, batu tu selah. Kaki tu lekat situ. Nak menjadi salah satu daripada Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fihi ayatum bayyinatun maqamu Ibrahim. Allah kata dekat Kaabah ni, dekat rumah aku ni, ada ayatun bayyinat, tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang sangat nyata. Apa dia? Maqam Ibrahim. Batu yang pejal jadi lembut, dia boleh jadi tanda kita boleh tengok kaki Nabi Ibrahim tu lagu mana. Kalau tengok ke Hajar Aswad tu tak besar batu. Kaki dia tidak kata macam kaki gergasi satu dak. Kecil. Kau tak ingat masa pergi jengok? Kau tak pergi jengok dalam batu tu? Kecil tak? Kaki dia tu. Tapi walaupun begitu, tuan-tuan kena ingat, orang Arab ni, dia mata dia, kita nak kata mata apa ni? Mata lebah, tajam. Nak kata mata lalak tak molek. Lalak pun kuat, tajam juga. Tapi cari hak buruk. Kita tak semai jadi mata lalak, mata lebah. Dia tengok, dia tengok tapak kaki Ibrahim tu, dia tengok kaki Nabi, dia kata ba'duha min ba'd. Ni keturunan ni juga mari ni. Arab. Kita ni balik rumah baru perasan. Kenapa selipar aku besar sebelah? So kena cek kaki. Selipar dia pun boleh tukar. Apa selipar besar sebelah ni? Sama ada kita ambil orang atau orang ambil orang kita, dua tu ya. Atas dunia ni. Ini dia panggil. Jadi Umar radhiyallahu anhu, dia kata aku tengok Nabi kecium, aku pecium. Hadis ni rawahu Al-Bukhari wa Muslim min hadis Ibn Abdullah ibn Umar. Tapi maka Ibrahim walaupun hebat, walaupun macam mana, tak boleh kita nak cium. Pergi tengok boleh lah, nak tengok tapak kaki sejarah tu boleh tengok. Tapi kalau nak cium seperti Hajar Aswad, tidak dibenarkan. Maka itu dia katakan Islam itu ittiba'. Islam itu kita kena ikut hak Nabi suruh, kita buat. Walaupun kadang-kadang kita mikir tak apa nak logik mana. Tuan-tuan duduk di Mu'aisim. Mu'aisim ni orang pergi haji dah. Siapa dia ingat kemah Mu'aisim? Ingat? Pasal pergi haji dulu, duduk kemah Mu'aisim. Kemah Mu'aisim nak pergi melontar dekat dengan 4 km. 3 km lebih. Siapa-siapa tempat melontar, batu besar ni. Bismillah, Allah Akbar. Air kecil. Kalau kita mikir jauh lah nak pergi melontar, pada lontar-lontar bukit tu pun boleh. Itu dia panggil istislam. Islam itu maknanya taat kepada Allah. Sama juga kita tawaf 7 kali. Dekat Kaabah kita pergi melontar 7 biji batu, sa'i. Semua itu kerana apa? Kerana perintah Allah Azza wa Jalla yang tak mungkin kita ambil dengan otak kita kata aku tak mau buat, tidak boleh. Maka ayat itu dia panggil innad dina indallahil Islam. Islam dengan mana agama, dengan mana peraturan, dengan mana undang-undang, kemuncak dia Islam dengan mana kepatuhan, ketundukan hati, akur kepada perintah Allah. Itu yang paling besar. Jadi kita sebagai orang Islam, bila kita dengar je ada undang-undang Islam, jangan dusuh hati. Ini kadang-kadang pelik dunia hari ni. Kita orang Islam, tapi bila orang nak buat undang-undang Islam, dia yang menentang. Kita kata ini manusia ajaib. Manusia ajaib. Patutnya kita orang Islam, bila kita orang Islam ni, kita lah orang yang pertama menyokong. Dia pula hak bangun awal-awal lagi menentang. Kita kata di antara dunia pelik nak kiamat ni, inilah punca dia. Baiklah. Mana tidak boleh kita nak iktiraf, nak lawan Islam dengan otak kita semata-mata, tidak boleh. Sebab apa? Iblis punuh iblis itu kerana apa? Sebab dia lawan Allah dengan otak dia. Bila Allah kata iblis sujud pada Adam, hormat pada Adam, iblis kata apa? Macam mana aku nak hormat ke dia?
Aku jadi daripada api, dia daripada tanah. Api lebih baik. Takkah hak baik lebih baik nak pergi hormat pada itu dia panggil menggunakan otak untuk nak lawan agama. Ini satu kebinasaan. Guna otak semata-mata kerana nak tolak unduh agama tidak boleh. Tetapi ada kadang-kadang di dalam hukum hakam tu ada yang kita tak nampak. Tak nampak dia punya hikmah, tidak nampak sebab. Tuan-tuan kena ingat, tak nampak hikmah ataupun tidak nampak sebab. Ni macam kita semaya subuh 2 rakaat, maghrib 3, isya, zuhur, asar 4. Sebab apa? Kenapa beza-beza? Jadi ada ulama hurai dalam kitab Musalli pun ada sebut, tapi kalau kita nak kata hikmah apa itu? Dia ada di antara syariat ni yang nampak dia punya hikmah, ada yang tidak nampak. Baiklah para jemaah sekalian, kita dengan Islam tak boleh kita lawan hukum dia sebagaimana iblis lawan, dia terpelanting daripada syurga dengan sebab dia lawan hukum dengan hujah, lawan arahan Allah dengan hujah yang tidak betul. Itu bahaya. Ayat yang ketiga, Suratul An'am ayat 153, Suratul An'am ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini adalah jalan aku, jalan aku yang lurus, ikut. Allah kata ikut. As-sirat, at-tariq. Apa dia tariq? Iaitulah Islam. Siapa dia nak betul, nak sampai kepada Allah, dia kena ikut jalan. Jalan mana? Jalan Islam. Jangan jalan reka sendiri, tidak boleh. Wala tattabi'us subula. Kamu jangan ikut jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabilihi, yang menyebabkan kamu terlari daripada landasan yang benar. Jadi para jemaah sekalian, kita kena ingat kenapa hak betul Tuhan kata sirati, ayat tariq ni, jalan aku sah ya. Tapi bila sebut tentang salah, Tuhan kata subula. Subula tu jamak pada sabil, jalan-jalan, lorong-lorong, lurah-lurah yang begitu banyak. Sebab jalan nak pergi ke syurga satu, iaitulah melalui jalan Nabi SAW. Jalan nak pergi ke neraka macam-macam. Jalan iblis pun ada, jalan syaitan pun ada, jalan macam-macam jalan mengarut atas dunia ni banyak. Maka kata di Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat ini, dia kata as-subula, jalan-jalan yang banyak itu apa dia? Perkara-perkara al-bid'ah wasyubuhat, benda-benda rekaan dalam agama dan benda-benda keraguan yang ditimbulkan oleh puak-puak kafir dan munafik terhadap Islam. Banyaklah jalan-jalan ini tak layak kita nak ikut. Maka kalau kita nak selamat para jemaah sekalian, kalau kita nak selamat, kita ikut sirati. Inilah yang menjadi permohonan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Berapa kali sehari? Berapa kali sehari? Ihdinas siratal mustaqim. Rasmi berapa? 17. Kau selama dah tak kira? Kira mula. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar. Berapa dah? 10. 3 maghrib 13, 4 isya 17. 17 kali ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. 17 kali sehari. Tapi kadang-kadang kita tak terasa. Tak sera kita minta. Kenapa? Ini penting ni para jemaah sekalian untuk kita faham. Kadang-kadang kita tidak terasa kita minta dengan Allah 17 kali, sebab kita baca, kita pun tak ingat. Sudah rokok dah, aku baca Fatihah kau duduk sana ni. Hanya mari lagu tu. Nya mari buah khaya, tak tahu mari mana. Baca Fatihah kat ni. Suruh baca, suruh tak baca. Jadi kita nak, insya-Allah para jemaah sekalian, kita cuba usahakan supaya hati kita ni bersih. Khusyuk dalam solat. Nak khusyuk macam ulama salah ni, siapa mereka buru mai ingat atas kepala. Taklah sampai situ. Tarah kita ni, kita tengoklah makam kita, level kita, standard kita dah.
Tetapi sekurang-kurangnya apa yang kita baca tu ada dalam kepala kita. Sekarang ni baca Fatihah. Sebelum Fatihah kita baca apa ni, doa iftitah, wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Ingat kita baca. Jangan duk main tak ingat baca doa lah. Ini masalah yang berlaku pada kita, wal iyazbillah. Maka para jemaah sekalian, Allah kata apa? Sirati mustaqim fattabi'uhu, hendaklah kamu ikut dia. Jadi ayat ni, 3 ayat ni bersama. Islam, ikut, taat, akur. Wala tattabi'us subula, mu jangan ikut jalan-jalan yang banyak jalan-jalan lagi ke neraka ni, macam-macam lorong ada, macam-macam lubang ada. Jalan syaitan, ingat baik-baik para jemaah sekalian, syaitan banyak kali dah ana sebut dulu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Syaitan ni jalan dia ikut orang. Dia tidak kata satu level, satu selibah lah. Selibah dia banyak. Dia pergi tempat ahli maksiat, ni mudah lah ni mudah masuk dalam perakap. Ajak pergi melompat malam ni pakai jadi. Tapi yang dia susah nak menggoda kita ni, ahli ibadat. Kita semua ni insya-Allah lah, mudah-mudahan Allah Ta'ala masuk kita dalam kumpulan al-abidin, orang-orang yang beribadat. Dah solat tak tinggal, tuan-tuan dan puan-puan istiqamah dengan salatul jamaah, alhamdulillah. Tak boleh mari semaya jemaah kerana Covid juga, susah hati tu halah tahu. Bila masjid buka kita ingatkan penuh, pas keluar tak mari-mari juga dianya. Dia duduk mengamuk waktu tak boleh mari. Boleh mari tak mengamuk, kita kata ini masalah. Itu satu dah. Maka Allah SWT ajar kepada kita, bila kita ni ahli ibadat, syaitan jalan dia mari melalui jalan hati. Dia tak main ikut anggota. Dia mari ikut riak, mari ikut takabur. Sekarang ni jangan main alat riak, tuan-tuan dan puan-puan, ada dalam poket kita belakang ni. Alat riak duduk dalam poket. Dia mari pukul 5 pagi bangun. Tujuan kita bangun tu untuk apa? Untuk bertahajud. Betul tak? Apa makna tahajud? Apa makna bermunajat? Semayang seorang-seorang, zikir seorang-seorang, tak ada siapa tahu orang bangun. Kita bangun, tak ada orang tahu. Mari alat gadget ni awal lagi. Tak ada subuh, tahu dah kita semayang tahajud. Terutama sekali kalau masjid kita ni anjurkan, dia panggil tahajud perdana. Dah. Siap. Ambil gambar siap prank. Dia ada 2 mazhab lah ni. Dia panggil mazhab selfie, lepas tu wasafi. 2 mazhab. Tahu selfie? Ambil gambar sendiri tu, sering ambil gambar tu. Allah, susah benar. Kita tengah duduk berjalan, tengah duduk makan, paling duduk selfie sering dah. Payuh. Allah, tengah duduk gambar kita. Lepas tu dia wasafi, masuk lagi grup WhatsApp pula. Jadi pukul 5 pagi, maju tahajud, siap masuk grup dah. Ngatuk hari ni. Sebab apa? Tahajud. Kita kata subhanallah. Itu lorong, subul. Jalan syaitan nak merosakkan kita banyak. Ahli ibadat cara ibadat, ahli maksiat cara maksiat, ahli tak tahu berapa cara. Mana dia akan guna lorong-lorong yang sesuai mengikut setiap orang. Maka Allah kata apa? Siapa dia ikut jalan syaitan, jalan daripada jalan Allah, fatafarraqa bikum an sabili, kamu akan terpesong daripada landasan jalan yang baik. Jadi hari ini kita kena ingatlah 2 perkara ni yang cukup berbahaya. Satu, dia panggil syubhat, benda-benda yang meragukan kita, ditimbulkan oleh syaitan. Satu lagi dia panggil benda syahwat. Syahwat ni hak nafsu kita sendiri. Ada 2 penyakit. Penyakit dalam hati kita ni 2, satu syubhat, keraguan tentang akidah. Betul kau lagu ni. Kenapalah undang-undang Islam ni suruh potong tangan orang pencuri ni? Belembut sikit tak boleh ke? Orang berzina siapa kena rejam? Zalim. Dia mari. Satu lagi dia panggil penyakit syahwat. Ini kegilaan, kesukaan nafsu kita nak pada benda-benda yang apa ni, yang paling tidak pun lara. Haram. Maka dia masuk melalui lorong syahwat ni. Tak berapa kuat ibadat buat kita ni.
duk main berzikir subhanallah, subhanallah kurang. Lagu mana kalau kita bangun melompat sekali? Bangun melompat. Ya melompat. Tak cukup melompat bawa gendai pula pak pukul. Tu dia baru jadi semangat. Maka kita mengatakan ini satu kepincangan yang berlaku apabila syaitan itu kacau, lorong-lorong yang dia masuk bahaya. Karena itu Nabi kita sekat awal lagi. Dalam hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, hadis Aisyah radhiyallahu anha ada dalam hadis 40 Imam Nawawi itu ada. Hadis yang keberapa tu? Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun. Salah satu daripada hadis 40 Nawawi bawa ni. Maknanya siapa-siapa yang memasukkan mereka-reka dalam urusan agama yang bukan daripada agama, kena tolak. Tak boleh. Ini satu hadis. Wa fi riwayatin, ada riwayat lain kata, man amila amalan laisa alaihi amruna. Siapa dia buat amalan yang bukan ikut cara kita, maka tak boleh. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mudah, senang. Sebab itulah ana selalu sebut kepada para jemaah, kita mengatakan bahawa ikut hak Nabi, hati kita tenang, pahalanya confirm, mudah. Oi, tak payah duduk belak-belak lah. Aku ni kalau nak bertapa, nak cukup 5 juta zikir ni, duduk dalam Bukit Keluar. Bukit Keluar ada gua dia, boleh duduk atas tu. Tak ingat zaman kita muda-muda, kokang Bukit Keluar tu naik kita. Lah ni tak payah ada main jalan lu tu. Baik. Itu dia panggil lorong-lorong yang cukup berbahaya. Kita kena ingat para jemaah sekalian, jangan ikut jalan-jalan yang telah dibawa oleh syaitan. Maka Nabi SAW beri satu sijil anugerah yang kita kena gembira dengan sijil ini. Nabi kata apa? Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Nabi kata, semua umat aku masuk syurga. Kata alhamdulillah tuan-tuan. Nabi kita bagi jaminan semua umat aku boleh masuk syurga. Kita mesti kita kata nak lah, siapa tak nak? Siapa kita kata tak nak lagi, kita nak syurga. Tengah duduk seronok sahabat-sahabat ni dengar jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul, semua umat aku masuk syurga. Umat yang beriman lah. Tiba-tiba Nabi kata, illa man aba, kecuali orang tak nak. Tuan-tuan dan puan-puan, berasa pening ke tidak? Syurga hak luas. Pagi tadi kita tadabbur dalam surah Al-Hadid, jannatin arduha ka ardus sama. Tuhan kata syurga ni seluas langit dengan bumi. Ulama tafsir kata langit 7 lapis, bumi 7 lapis, dibuka, dihampar semua sekali. Tu luahnya syurga. Main-main. Pintu syurga luah mana pintu syurga? Pintu syurga. Jadi kata Ustaz Royak ialah tak ada orang pergi ukurnya. Siapa dia nak pergi ukur pintu syurga? Kita syurga tak pergi lagi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beri kepada kita jarak. Jarak syurga luah mana? Dengar. Baginda Nabi SAW mengatakan bahawa pintu syurga baina Makkah wa Hajar. Di antara Mekah dengan Hajar. Satu lagi ukuran baina Makkah wa Busra, di antara Mekah dengan Busra. Ahli pemetaan bahagian ukur ni, dia ukur zaman kita ni di antara Mekah dengan Hajar, jarak dia 1,200 kilometer. 1,200 kilometer pintu saja. Dia syurga ada berapa pintu? Berapa pintu ada syurga? 8. Ingatlah 8 tu. Nak masuk payah ke mudah? Nak masuk pintu syurga payah ke mudah? Dia kata payah. Siapa kata payah? Siapa kata mudah? Angkat tangan nak tengok mana mudah mana payah. Nabi sebut dalam hadis, man tawadda, siapa dia ambil wudu. Ambil wudu dengan sempurna. Mana kita basuh komo-komo, masuk air dalam hidung, basuh 3 kali, comel-comel.
Kemudian dia baca doa asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah sampai ke akhir doa wuduk tu. Allah Taala akan buka 8 pintu syurga, pilih nak masuk pintu mana. Subhanallah. Siapa kata payah? Allah ustaz, saya ingat dah doa ni tapi tak ingat nak berdoa. Itu masalah kita. Betul tak? Doa wuduk ingat ke tak ingat? Ingat dah. Masjid kita ni tulis dah dekat ambil wuduk tu doa. Tulis. Ada dah. Ada dah. Baca ke tak? Jangan tanya kata. Sensitif dia kata. Apa ustaz ni mari tanya. Mari tanya selalu dia tanya tu nak suruh ingat. Bila kita tanya, kita jadi ingat. Betul biasa begitu. Okey. Siapa dia baca doa wuduk? Dibukanya 8 pintu syurga. Mau masuk pintu mana aku nak. Subhanallah. Luahnya pintu syurga 1200 km. Bukan 1200 meter, kilometer. Tapi para ulama kata kalau syurga luah mana pun, pintu dia besar mana pun, kalau jalan kita tak jumpa nak pergi, tak masuk juga. Na'udzubillah. Ini yang kita nak bincangnya. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat aku masuk syurga kecuali orang yang tak nak. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhu dia tolong tanya bagi kita. Sahabat tolong tanya bagi pihak kita. Dia tanya apa? Man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang tak nak tu? Orang bagi tawaran, offer yang begitu hebat, Nabi beri. Tiba-tiba Nabi kata ada orang tak nak. Tuan-tuan tengok, senaraikan siapa yang tak nak syurga ni. Dibimbangi takut kita termasuk di kalangan orang itu, na'udzubillah. Nabi jawab dua kalimah saja. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa dia taat pada perintah aku, dia ikut sunnah aku, dia ikut jalan aku, orang ni nak syurga. Wa man asani faqad aba. Siapa dia derhaka, itulah orang yang tak nak. Jadi sekarang ni kalau hadis ni rawahul Bukhari, maknanya kalau anda tanya, saya tanya tuan-tuan, nak syurga ke tak? Semua jawab nak belaka. Betul tidak? Dulu tanya dah, nak tanya pula malam ni. Kita ni nak syurga ke tak nak? No. Tak sedap tanya lah ustaz, awak nyusah ya. Nak pergi syurga berapa orang? Seorang? Nak pergi belaka. Sedap kata. Isteri nak bawa anak, nak bawa cucu, cicit nak bawa pergi belaka. Tanya soalan yang ketiga ni, jangan marah lah soalan ni. Waktu mari masjid, tak ada tanya tu senyum dah. Waktu mari masjid ni, waktu mari masjid surah ni, masjid kelas masjid ilmu. Berapa orang mari? Allah dia katanya tanya. Ini masalah kita. Nak pergi syurga, nak pergi belaka. Man ata'ani dakhalal jannah. Nabi kata siapa dia taat pada aku, dia masuk orang ni syurga. Wa man asani. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan, kita pilihlah kita nak pergi syurga, kau tak nak pergi ke neraka. Na'udzubillah. Kalau nak pergi syurga, ada pintu dia, ada lorong dia, ada jalan dia yang kita kena ikut. Kalau tidak, kita tidak akan jumpa dengan syurga. Sebab itu dalam sebuah hadis lagi, hadis dalam Sahih Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahawa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadun nasi ila Allah salasatun. Tanda tuan-tuan. Manusia yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala ada 3 kumpulan. Manusia yang Tuhan benci ada berapa? Ada 3 puak. Tuan-tuan tanda. Yang pertama, mulhidun fil harami. Orang pergi buat jahat di tanah haram. Tanah haram Mekah. Dia kalau sebut tanah haram Mekah. Ataupun tanah haram Madinah. Itu dua je tanah haram atas dunia ni. Ada sebagian ulama mengatakan tanah haram yang ketiga Baitul Maqdis. Dia ni pergi Mekah bukan nak buat baik, pergi buat mulhid, pergi buat jahat. Maka orang ni sangat dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah hana sangat sedih tuan-tuan. Kalau tak sebut kan orang panggil sebok sorang. Sebut takut tuan-tuan kecil hati. Mana baik? Orang dengar kecil hati ke penceramah tersebut? Baik orang dengar kecil hati, dia boleh beki. Tak?
mari beribu kilometer daripada Malaysia. Ada setengah tu jual tanah pusaka nak pergi ke Mekah. Sahabat-sahabat Mekah pergi duk isap rokok. Rokok ni para ulama semasa telah putuskan fatwa mengatakan haram. Kata pak cik, tanah haram ni Mekah ni. Setengah tu pergi isap rokok di Arafah waktu wukuf. Kita kata jauhnya tempat nak bagi isap rokok. Baik lagi duduk tepi laut tu tu. Duduk di Kuala tu isap rokok situ. Mulhid fil haram, maknanya pergi buat dosa di tanah haram. Ini orang yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab orang lain pergi tanah haram nak buat apa? Nak buat apa? Nak pergi ibadat, nak pergi hapuskan dosa, kita pergi buat dosa. Na'udzubillah. Yang ketiga, wa mubtaghim fil islami sunnatal jahiliyah. Yang kedua, orang yang nak menghidupkan amalan jahiliyah dalam Islam. Ini berat. Nak menghidupkan amalan jahiliyah dalam Islam. Jahiliyah ni banyak perangai dia. Tuan-tuan, bila kita sebut jahiliyah, amalan yang paling besar sekali yang dibuat oleh jahiliyah itu apa dia? Coba tanda dia. Jahiliyah yang paling besar sekali syirik. Jahiliyah yang berat lagi, segala bentuk maksiat, itu jahiliyah. Dalam kampung kita ni tak ada dah benda-benda khurafat, benda-benda karut, tak ada dah. Orang duduk memuja pantai ke, duduk jamu hatu laut ke. Dulu ada lah. Mari tok guru kita rahimahullah buka pondok sana sini, hapuskan benda tu. Tiba-tiba kita mari nak menghidupkan atas nama kebudayaan. Budaya jamu hatu. Sudah. Budaya mandi sapar. Itu budaya-budaya jahiliah yang telah dimatikan oleh ulama. Kita pergi hidup balik, maka orang ni dosa besar, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan dia buat benda hak tak ada, jangan dia tibur. Satu lagi dia panggil jahiliah individu. Ada juga. Seperti seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Zar. Abu Zar ni dia ni orang yang baik, tapi dia pergi salah kata ke orang tu. Orang tu tak baiklah. Ibnu Sauda dia kata. Maka para ulama mengatakan Nabi kita larang, innaka ayyartahu bi ummihi, mu aibkan orang ni dengan mak dia. Mu kata Ibnu Sauda, pasal anak mak ita dia panggil. Innaka mru'un fika jahiliyah. Mu ni ada perangai jahiliyah. Mana jahiliyah dia panggil jahiliyah individu, ada perangai. Maknanya contohnya orang ni duduk baik-baik, tapi dia pergi kata orang tak baik, duduk maki orang, kita kata mu ni ada perangai jahiliyah. Itu dia panggil jahiliyah individu. Jahiliyah secara kelompok, secara masyarakatnya, perhidupkan amalan jahiliyah dalam masyarakat. Itu orang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, golongan yang dimurkai oleh Allah yang ketiga, iaitulah muttalibu dami mri'in bighairi haqqin liyuhriqa damahu. Orang yang nak bunuh orang tanpa hak. Itu dipanggil orang yang jahat. Orang yang nak bunuh orang tanpa hak. Maknanya kalau lah orang ni jahat, dia bunuh orang, kita bunuh dia, hudud, qisas, tak apa. Ni pasal dia nak bunuh orang kat sini, tak boleh. Jadi para jemaah baik, ingat baik, di antara penyakit yang bermasalah kepada kita, yang kita bimbang hari ini, apa dia? Penyakit nak menghidupkan amalan jahiliyah di dalam Islam. Banyaklah amalan-amalan jahiliyah ni yang kita tak boleh buat, yang kita jangan buat, walaupun kita tahu benda itu tidak baik, jangan sekali-kali. Jadi amalan jahiliyah tu di antara amalan yang cukup berbahaya. Sebab apa? Sebab bila mari amalan jahiliyah, dia bercanggah dengan siratal mustaqim. Jalan hak Allah kot ni, jalan hak Nabi kot ni, hak jahiliyah ikut ni. Maka jangan sekali-kali kita pergi ikut amalan yang dibuat oleh puak-puak jahiliyah yang cukup berbahaya. Dan sani kita pun terkejut juga. Nabi kata kepada Abu Zar ni seorang sahabat yang hebat, orang yang warak. Warak tak warak Abu Zar ni, di zaman Sayyidina Osman, dia tengok kemewahan berlaku, dia ni zuhud. Dia duduk lari, hak tu tegur, hak ni, payahlah kita ni. Macam zaman kita hari ni kan, kalau kita
Kalau kita duduk hari nak tegur, orang buat rumah besar kita marah. Buat naik kereta besar pun kita marah. Kita kata dia boleh beli dengan harta halal, silakanlah. Jadi Abu Zar ni oleh kerana dia ni warak sangat, Sayyidina Osman minta dia pergi duduk di Rabazah. Mungkin duduk kapur ni Rabazah. Tempat tak ada pembangunan apa situ, muslimat. Dia mati seorang dia situ. Radhiyallahu anhu. Tapi bila dia kata kepada orang tu, mu ni anak mak ita, Nabi kata ayyartahu bi ummihi. Mu kata orang dia, mu hina dia dengan mak dia sekali. Innaka mru'un fika jahiliyah, mu ada perangai jahiliyah dalam perkara itu. Jadi kita kena ingatlah. Sebab bila mari jahiliyah bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu di antara perkara yang sangat dilarang di dalam Islam, supaya kita semua berhati-hati. Para jemaah sekalian, jangan mudah-mudah dalam masalah amrun jahiliyah, isu jahiliyah. Banyak lagi lah di antara perkara jahiliyah yang Nabi kita larang juga, iaitu an-niyahah. Niyahah ni orang panggil orang yang meratap ketika ada kematian. Itu dia panggil perbuatan jahiliyah. Di antara amalan jahiliyah yang dihapuskan, iaitulah meratap ketika ada kematian. Kita hari ni tak ada meratap-ratap, tapi kadang-kadang perbuatan kita tu macam nak meratap. Ini yang ingat hati-hati ni tuan-tuan, kan? Macam kita nak meratap. Dia meratap ni, lagu ni cerita dia, supaya kita anda tak nampak sangat di Malaysia ni macam orang Arab, tapi Arab ni pelik. Satu malam kita ni pelajar balik kereta lepas mari esok, tengok rumah sebelah jiran rumah kita ni nyala habis lampu, bukan nelo, duduk bertepik di tingkap. Ya buat dia ada tarik rambut ada. Itu dia panggil niyahah, meratap, melaung, bertempik ketika ada kematian. Itu niyahah. Ataupun duk mengungkit-ungkit, tak ada dah lah, dia mati dah, tak ada kita tempat kita nak bergatur dah, siapa dia nak. Itu dia panggil meratapan. Itu di antara amalan jahiliyah yang dilarang. Kita hari ni pun jangan buat lagu tu. Ni dak ni dia pergi kubur ayah dia ambil gambar pergi batu ni, siapa dia tulis? Ayah duk cerita, tulis di Facebook, cerita ke ayah dia gini-gini. Kita kata apa cerita orang tua tak ada Facebook dalam kubur. Kalau nak suruh baca juga hantar handphone pergi masuk ni baru cerita. Tak payah. Ambil gambar batu ni, ayah pun tak payah lah. Kita sayang kepada ayah, nak tunjuk ke orang buat apa? Pergi doa kepada ayah kita cukup. Baik. Itu dia panggil amalan jahiliyah. Sunnatul jahiliyah cukup berbahaya dalam Islam, kerana dia bercanggah dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah sekalian, kemudian untuk nak menjaga keharmonian, kesucian Islam yang kita masuk ni, supaya tidak masuk dalam hadis Bukhari daripada Huzaifah ibnul Yaman, seorang tokoh ulama, sahabat yang begitu hebat. Dia kata apa? Ya ma'syaral qurra. Dia bagi nasihat kepada sekumpulan orang yang duk mengaji Quran. Duk mengaji Quran. Istaqimu. Naklah kamu ikut istiqamah di atas Islam. Faqad sabaqtum sabqan ba'idan. Kamu telah mendahului dengan pendahuluan yang jauh. Akhaztum yaminan wa shimala, pergi kanan pergi kiri. Laqad dalaltum dalalan ba'idan, kamu boleh tersasar daripada jalan yang jauh. Apa dia maksud kata-kata Huzaifah ni, para jemaah sekalian? Dia kata apa? Huzaifah mari, dia tengok orang ngaji Quran. Huzaifah mari, dia tengok orang belajar Quran. Dia kata, hei ahli-ahli Quran, dengar ni, kita semua ni suka ngaji Quran kan? Ada kelah tadabbur, ada kelah tadarus, kelah apa lagi ustaz? Kelah Quran kita sini, kelah mengaji. Dia pun tengok orang Quran, dia kata, ya ahlul Quran, hendaklah kamu istiqamah dengan Quran untuk apa? Faham dan beramal dengan Quran. Jangan kata bakal baca tak tahu apa dak. Sebab apa?
Ibnu Mas'ud kata laqad sabaqtum, kamu telah mendahului orang dulu. Orang dulu dia mengaji sikit tapi ibadatnya banyak. Sahabat-sahabat kata kami ni baca Quran 10 ayat, kita tidak akan pindah kepada ayat lain sehingga kita dapat faham dan beramal dengan dia. Kita hari ni alhamdulillah, kalau kita boleh mengaji Quran, itu satu nikmat yang Allah Taala anugerahkan kepada kita. Tapi besar lagi nikmat itu kalau kita boleh beramal dengan Quran yang kita baca. Jadi ini Huzaifah radhiyallahu anhu telah pun memberi nasihat kepada para pembaca Al-Quran, jangan sekadar baca saja, belajar taranum tajwid saja, tapi kita tidak tadabbur Quran. Jadi alhamdulillah, anak pada mari zaman PKP dulu, kita duk mikir nak bantu apa yang kita boleh tolong. Umat Islam yang ada di rumah masing-masing nak pergi masjid tak boleh. Tak. Nak pergi mengaji tak boleh. Jadi marilah zaman kita ni ada macam-macam alat. Alat Facebook ada, alat Zoom ada, macam-macam alat. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, bolehlah kita belajar ilmu walaupun terkurung di rumah. Jadi kita naknya jangan baca saja, tapi kita kena tadabbur, kita beramal, kita berakhlak dengan akhlak yang diajar oleh Quran. Faman fa'ala zalika, maka siapa-siapa dia beramal dengan itu, maka itulah yang dinamakan ahlul Quran. Tapi kalau dia tak buat, baca saja tak beramal, tak boleh nama ahlul Quran. Jadi naknya orang Quran, ahlul Quran ni orang yang beradab dengan Quran, orang yang beramal dengan Quran, maka itu yang dikatakan orang yang beradab. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, satu lagi cerita yang terakhir yang boleh kita sampaikan dalam siri ini, kisah seorang ulama nama dia Muhammad bin Waddah. Muhammad bin Waddah rahimahullahu ta'ala, dia ada kitab tentang perkara-perkara yang dilarang dalam Islam ni. Dia kata, dia masuk dalam masjid, dia tengok orang duduk belajar, dia kata fazakarahu, dia pun bagi tazkirah pada orang ni. Dia kata, aku dengar daripada Ibnu Mas'ud, dia sebut riwayat dia lah, saya pendekkan. Dia kata laisa amun illa wallazi ba'dahu asyarru minhu. Semakin jauh jarak di antara kita dengan Nabi, semakin tidak baik orang. Na'udzubillah. La aqulu am amtar min am. Aku tak kata tahun ni lebih baik, banyak ujian pada tahun ni, tetapi tahun-tahun yang sudah kehilangan ulama. Bila orang alim mati, tidak ada lagi pengganti-pengganti yang boleh membawa umat ini, membimbing umat ini ke jalan yang betul, maka yuhaddisu aqwamun, orang pakat guna otak dia yang pelakar. Sekarang ni ramai ni, bila orang tanya, boleh ke tak boleh kau ni? Dia bukan rujuk ke ustaz, dia bukan tanya ke pejabat agama, tapi dia sendiri pakat, saya rasa tak apa. Sedap juga main mazhab saya rasa. Ada ke tak ada orang main saya rasa ni? Makat lah tak? Saya rasa okey. Saya rasa. Pergi tanya ustaz, dia kata, okey, dosa besar ni. Na'udzubillah. Haram ni. Kita duduk main okey sama kita. Jangan. Kena pergi tanya khabar. Jangan duduk main kita rasa pandai-pandai kita juga. Maka yaqisul umur bi ara'ihim, mereka menggunakan pandangan otak dia, tidak menggunakan arak, tidak menggunakan aqwal ulama. Fayuhdamul Islam wa yalsalimu, maka ketika itu Islam akan runtuh hasil daripada cakap-cakap mereka yang tidak lagi berpegang kepada panduan yang dibawa oleh para alim ulama kita. Itulah Nabi kita sebut di antara tanda akhir zaman, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah Ta'ala tidak cabut ilmu daripada kepala orang, ambil mula-mula ada ilmu tu kosong, tak. Tetapi dia cabut ilmu dengan matinya ulama. Bila ulama tak ada, orang-orang alim betul-betul yang ikhlas tidak ada, apa jadi? Manusia yang jahil akan dijadikan tokoh. Dia tak tahu apa, tapi dia dah jadi tokoh. Maka timbullah ajaran yang pelik-pelik, ajaran batiniah lah,
Ajaran mak lipak lah, macam-macam timbul. Sebab apa tu? Sebab apa? Sebab mereka duduk reka-reka ibadat, amalan-amalan fatwa-fatwa dia sendiri buat, orang apa percaya. Percaya masyarakat kita ni, marilah apa saja pun. Fa'aftau bighair ilmin fadallu wa adallu. Mereka akan berfatwa tanpa ilmu, maka dia sesat, orang lain pun sesat sekali dengan dia. Hadis ni dalam Bukhari. Jadi para jemaah sekalian, itulah yang kita bincangkan, bahawa masuk Islam ini melalui lorong-lorong yang dibawa oleh jalan siratillah, dan melalui jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita kena kawal agama itu daripada segala perkara makhluk-makhluk yang merusakkan. Makhluk yang merusakkan apa dia? Ahli-ahli agama yang tafsir Quran dengan nafsu, rusak. Yang kedua, orang-orang yang tidak ahli pun duk mengeluarkan pandangan-pandangan sendiri, rusak agama. Yang ketiga, ahli-ahli pereka ibadat yang tidak diajarkan, rusak. Yang keempat, iaitulah orang yang meruntuhkan agama itu melalui amalan-amalan jahiliyah yang dibawa masuk ke dalam agama bukan dengan bukan dengan cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamatlah perbincangan kita, alhamdulillah. Baik, setakat itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sambung lagi perbincangan kita dalam tajuk yang lain di bawah tajuk Fadlul Islam, kelebihan Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.